Soalan untuk ahli panel yang pertama, Ustaz Solihin. Apa itu RUU 355 ni, apa itu sebenarnya definisi dia, dan sejarah pindaan dia? Adakah dia kali pertama dipinda pada baru-baru ini oleh Presiden PAS dalam parlimen, ataupun sudah dipinda sebelum ni? Okey, dengan segala hormat yang silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa qudwatina wa uswatina wa nabiyyina Muhammadin nabiyil amin wa imamil muttaqin wa qaidil du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara moderator, saya kasihi yang fadil Ustaz Imran Selamat, ataupun dikenali dengan Ustaz Imran Malizi. Saya kasihi seluruh sang pimpinan pelajar, saudara-saudara, saudari yang dikasihi sekalian. Pertama sekali saya merafak syukur kepada Allah dapat bersama dengan tuan-tuan sekalian pada malam ini di Wisma, dan saya pun tak berapa tahu Wisma, cuma rumah ni tak asing bagi saya. Saya rasa 2004 saya naik ke rumah ni, kemudian hampir tiap tahun datang. Cuma boleh jadi Wisma ni baru macam mana Allah. Dan saya mengambil peluang yang ringkas pada malam ini untuk membuka ruang persoalan pada tuan-tuan sekalian. Dan saya cuba untuk menyusun bahasa saya, sebab pukul 6 pagi tadi baru sampai. Jadi saya pun tak pernah forum pukul 2 pagi Malaysia. Jadi saya takut masa saya tak jejak di bumi. Dan soalan berkaitan dengan rang Undang-Undang 355, yang saya percaya sebahagian daripada tuan-tuan sekalian telah meneliti dan membaca daripada media, lagi media sosial yang banyak memberi fokus kepada rang Undang-Undang 355, kerana dia termasuk sebahagian daripada wilayah Niqabah yang kita perlu fahami. Cuma dari segi sejarah rang Undang-Undang 355, boleh jadi sebelum saya nak menyebut tentang rang Undang-Undang 355 ini, ada lebih baik kalau kita menyuruh sedikit tentang sejarah mahkamah syariah yang ada di negara kita sebelum dan selepas merdeka. Sebab sebelum daripada 1948, saya mengambil 1948 kerana pada tahun tersebut ada Code Ordinance yang telah pun dibuat bagi memisahkan antara mahkamah di Malaysia untuk menjadi dua hal yang masyhur undang-undang. Satunya ialah undang-undang sivil dan satunya ialah undang-undang syariah. Tetapi selepas daripada kedatangan British, undang-undang syariah dikeluarkan daripada undang-undang daripada perlembagaan negara, dan dia hanya menjadi undang-undang yang dimiliki oleh negeri-negeri di bawah bidang kuasa negeri-negeri. Itu mahkamah syariah. Jadi dia telah diturunkan taraf jauh ke bawah yang sama level dia dengan undang-undang
ataupun mahkamah magistrate. Mahkamah magistrate itu tidak pelik sebab memang kedatangan Inggris, British tidak sebagaimana apabila Islam membuka satu-satu negara. Sebab itu apabila Nabi balik ke Mekah, itu disebut sebagai Fathul Makkah, pembukaan, bukan penaklukan. Sebab yang penaklukan itu ialah dilakukan oleh orientalis. Mereka bukan sekadar datang untuk menakluk, tetapi mereka akan mengubah landscape politik dan juga di kalangan dan undang-undang supaya mengikut kepada apa yang dikehendaki oleh kuasa yang menakluk. Ini Allah sebut dalam Al-Quran, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah. Raja-raja ini biasanya kalau masuk dalam satu negeri, dia merosak. Dia menjadikan orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang mulia menjadi sehina-hina manusia. Begitu juga Inggris bila datang ke Malaysia, dia tak hendak Islam ni menjadi satu kuasa. Maka oleh sebab itu, melalui sebelum daripada itu, ordinan ataupun Cost Ordinan yang berlaku pada tahun 1948 yang akhirnya diubah oleh kedatangan British Inggris supaya undang-undang syariah itu hanya menjadi milik. Itu pun dalam membicarakan dalam hal-hal yang tidak bersangkut dengan hal-hal jenayah-jenayah berat ataupun bersangkut dengan pertembungan masyarakat seperti undang-undang bunuh dan juga undang-undang merompak dan mencuri. Jadi selepas daripada itu, zaman merdeka, kita terus menggunakan kehendak British bahawa bidang kuasa mahkamah syariah itu diletak di bawah kuasa negeri-negeri, dan dia tidak melangkaui kepada undang-undang persekutuan. Jadi setakat mana yang undang-undang negeri dia bertentangan dengan undang-undang persekutuan, menurut perlembagaan kita yang telah kita meterai 1957, maka dengan sendirinya dia terbatas. Sebab di sana ada satu panel code yang dipersetujui bahawa hal-hal yang berkaitan dengan dosa yang disebut kesalahan dosa peribadi itu diserah kepada negeri. Tetapi dosa yang melibatkan orang lain, soal membunuh umpamanya, berkaitan dengan orang lain, soal mencuri umpamanya, soal merompak, yang menyebabkan kesalahan itu dilakukan melalui satu ataupun melibatkan soal darah dan soal potong anggota, itu diserah kepada perlembagaan. Kemudian pada tahun 1965 dia telah berlaku satu pindaan yang mana negeri telah meminda, menambah baik sedikit untuk diserahkan kepada negeri-negeri bagi melaksanakan satu undang-undang yang telah pun digubal pada tahun 1984. Jadi RUU itu ialah yang telah ditubuh, yang dimasukkan 355 itu sejak tahun 1965 dalam mahkamah syariah, yang melibatkan kepada undang-undang keluarga dan undang-undang mal dipanggil. Undang-undang keluarga dan undang-undang mal, dan juga selepas daripada itu barulah dia masuk tentang undang-undang disebut sebagai dosa-dosa peribadi. Dianggap begitu. Umpamanya soal zina, umpamanya liwat, umpamanya murtad, itu diserah kepada negeri. Jadi itu diurus melalui RUU 355. Dan RUU 355 dia boleh dilulus dan digubal melalui kerajaan negeri, tetapi mesti dibentang, mesti dilulus, mesti diizinkan dalam catatan bersama dalam penal code, mesti diizinkan oleh parlimen bagi dilaksanakan di peringkat negeri-negeri.
Maka pada tahun 1984 itu berlaku suatu penggubalan yang baru, meletakkan undang-undang yang digunakan pakai di Mahkamah Syariah terhadap dosa-dosa peribadi itu kepada 3 bentuk yang dipanggil 356 dalam RUU 355. 356 iaitulah 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 sebatan. Itu undang-undang yang termasuk dalam Mahkamah Syariah. Itu dipanggil ialah penambahbaikan, tetapi bagi pengamal undang-undang Islam, dia bukannya suatu syariat. Sebagai itu bukannya sebagai satu syariat, sebab dia secara langsung telah bertentangan dengan amalan ataupun dengan undang-undang yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Maka oleh sebab itu, melalui kesedaran inilah yang akhirnya dilihat bahawa dalam RUU 355 ini dia jauh lebih rendah daripada undang-undang sivil, undang-undang ataupun mahkamah magistrate. Mahkamah syariah yang dimiliki oleh kerajaan yang dalam bidang kuasa kerajaan negeri jauh lebih rendah daripada magistrate. Umpamanya mahkamah magistrate boleh menghukum buang sampah merata-rata umpamanya kan sampai RM5,000. Jadi undang-undang yang kita kata undang-undang kesalahan dosa peribadi pun maksimum RM5,000. Kesalahan buang sampah pun RM5,000. Itu maknanya dia sama taraf mahkamah syariah itu dengan mahkamah magistrate. Bahkan dalam keadaan tertentu dia jauh lebih rendah daripada mahkamah magistrate. Maka dalam ucapan agung dalam perasmian Parlimen pada awal tahun menyebut tentang perlunya suatu pemerkasaan baru terhadap mahkamah syariah. Sebenarnya kalau agung pun tidak berucap, umat Islam patut menyadari bahawa 356 itu bukanlah suatu peruntukan yang dibenarkan, yang diizinkan melalui syariat. Jadi oleh sebab itu, kehendak sekarang ini pindaan terhadap perang undang-undang ini dibuat ialah kesedaran untuk mengembalikan undang-undang itu betul-betul melalui syariat. Menukar 356, 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 kali sebatan itu kepada betul-betul undang-undang yang dilaksanakan menurut Al-Quran, yang ia dalam bidang kuasa negeri untuk dilaksanakan, tetapi diluluskan melalui Parlimen, tanpa melalui satu penggubalan Parlimen. Tidak melalui suatu, sebab kalau melalui penggubalan perlembagaan itu dia memerlukan 2/3. Okeylah, jadi sekarang ni melalui, kalau dibentang diluluskan dengan simple majority pun sebenarnya sudah boleh diterima untuk supaya negeri melaksanakan. Jadi Parlimen ini hanya membuka ruang, selepas itu negeri terpulang kepada negeri nak melaksanakan ataupun tidak. Jadi oleh sebab itu 355 itu dikemukakan kepada Parlimen untuk dibaca, untuk dibentangkan, untuk dibentangkan. Jadi itu saya menyebut tentang sejarah RUU 355. 355 ini kita tak payah nak bicarakan tentang nombor 355, sebab nombor ni pertama sekali sebab kita bukan kaki nombor, satu. Yang kedua, dianya memang satu yang telah pun diperuntukkan dalam mahkamah, dalam perlembagaan negara, bahawa rang undang-undang itu termaktub di bawah satu section, iaitulah RUU 355. 355. Jadi bila rang undang-undang 355 itu merujuk kepada rang undang-undang yang akan dilaksanakan oleh mahkamah syariah, yang bidang kuasanya hanya melibatkan orang-orang Islam sahaja dan tidak ada kait-mengait dengan orang-orang bukan Islam. Itu dalam bidang kuasa RUU 355. Dalam bacaannya dia hanya melibatkan kepada orang-orang Islam sahaja dan tidak termasuk di dalam kepada orang-orang bukan Islam. Itu saya nak menyebut tentang sejarah sistem mahkamah syariah. Jadi apa yang berlaku rang undang-undang 355 ini ialah untuk mengangkat sedikit
untuk penambahbaikan. Sebab lain-lain sebenarnya dah buat satu pindaan. Akta polis berapa kali pindaan, kan? Akta-akta yang lain, akta OSA, ISA, berapa kali pindaan-pindaan telah dibuat. Tetapi mahkamah syariah ini hanya berlaku sekali pindaan saja dalam sejarah. Jadi oleh sebab itu, dari sudut bilangan, sebab negara kita tak kurang daripada 100 lebih, 120 kali dah buat pindaan terhadap perlembagaan negara. Pindaan-pindaan, tetapi dalam mahkamah syariah hanya sekali sahaja pindaan dibuat. Jadi nampak lekeh sangatlah tuan-tuan sekalian. Nampak lekeh sangat. Sedangkan masalah masyarakat semakin meruncing, semakin banyak, tetapi persediaan mahkamah ini agak jauh ketinggalan ke belakang. Wallahu a'lam.